Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta kekayaan itu berpusing di kalangan orang-orang kaya saja. Bajet tahunan kerajaan pada hari ini merupakan instrumen utama dalam menguruskan tadbir fizikal negara yang memperincikan unjuran pendapatan dan perbelanjaan kerajaan bagi tahun mendatang. Oleh itu, tugas kerajaan ialah untuk memudahkan dan memikir untuk kesenangan rakyat. Mereka mesti memikirkan bagaimana untuk menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Oleh itu, diberi allowance yang tinggi dan perbelanjaan tinggi, yang sehingga bil elektrik kediaman pun sebanyak 2,237,000 sebulan dan RM6,114 sehari, RM254.75 satu jam. Tak kisahlah itu semua. Mungkin dengan cahaya yang terang seperti begini, mungkin di sana ada idea-idea yang segar untuk memacu ekonomi negara ini. Dengan gaji yang lumayan dan kemudahan yang diberikan oleh negara kepada seorang pemimpin, maka imbuhannya kerajaan atau pemimpin mesti memikirkan siang malam bagaimana untuk nak mentadbir dan menguruskan rakyat dengan baik. Oleh itulah, kerajaan mesti menjadi pemudah cara, bukannya menjadi penyusah cara kepada rakyat dengan menaikkan kenaikan dengan berbagai cukai seperti yang dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mesti berfikir bagaimana kerja buat kita ini akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu kita mati. Kerana amanah ini ialah bukannya sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, memperingatkan, dia kata iza kanatil amanatu maghnaman, apabila amanah itu dianggap untuk mengumpulkan kekayaan, maka di sana tunggulah bala akan datang kepada kita. Maka dengan sebab itu semua kita mesti berfikir ke arah itu. Umur kita tidak panjang. Umur kita ini tidak panjang. Sekejam. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Ya. Saya cuba nak bertanya. Tadi Yang Berhormat ada sebut tentang kos bil elektrik yang mencecah sehingga RM6,000 selama sebulan. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa sebenarnya itu hanyalah sebuah kompleks, bukan hanya sebuah kediaman kepada pemimpin kita. Maksudnya dalam kompleks ini dia ada dewan, ada bilik mesyuarat, dan juga termasuklah quarters kaki tangan. Jadi kos itu saya lihat melibatkan sebuah kompleks, tapi bukan hanya sebuah kediaman. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Kalaupun sebuah kompleks pun kena jimat. Pokok soalan dia kena jimat. Di bawah sana tertekan. Okay. Umur kita ni tak panjang. Kerana nikmat hidup kita ni Tuhan bagi 50-40 tahun ke bawah saja. Macam sekejang, umur masih muda. Tapi dia ada lebih pada saya sikit. Nikmatnya hidup ni nak makan, nikmat nak makan 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke atas ni nikmat Allah Ta'ala tarik banyak dah.
kadang-kadang sudah masuk kelab potong kaki, iaitu kelab kecil manis. Oleh itu kita fikirkan tentang kematian. Sebagaimana Nabi peringatkan, umat Nabi Muhammad ni tak panjang umur dia. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Patutlah kerajaan bagi pencen umur 60 tahun. Sempat makan pencen 3 bulan, mati. Walau bagaimanapun kita kena peringatkan tentang kematian. Oleh itulah saya peringatkan diri saya dan juga kepada semua yang ada di dalam dewan ini tentang persoalan ini, kerana ini adalah merupakan amanah. Tuan Yang di-Pertua, cukai itu biarlah jalan terakhir, kerana kita mesti menggunakan sumber-sumber yang lain terlebih dahulu sebelum dibebankan rakyat dengan cukai. Dalam Islam, cukai dipungut dengan syarat. Pertama, apabila pemerintah melaksanakan segala kewajipan keuangan yang tepat. Yang kedua, pemerintah menetapkan pembayaran cukai itu adalah pemerintah yang berakhlak dan berhemah. Yang ketiga, perbendaharaan tidak dapat menampung perbelanjaan negara setelah digunakan segala sumber yang ada. Keempat, penetapan pembayaran cukai itu bertujuan kemaslahatan yang diakui oleh syarak. Yang kelima, penetapan cukai itu hanya dikenakan ke atas mereka yang berkemampuan saja. Sebab itu dalam Islam, zakat wajib, tidak boleh dihapuskan. Cukai, kalau dah negeri semua dah kaya, maka cukai tidak perlu dibayar. Ini prinsip dia. Dari syarat di atas dapat disimpulkan bahawa sistem cukai itu boleh dikenakan dengan wujudnya perkara berikut. Pertama, keperluan hakiki. Kedua, pembahagian bebanan cukai yang adil. Yang ketiga, hasil cukai dibelanjakan untuk kemaslahatan umum. Yang keempat, mendapat persetujuan daripada ahli permusyawaratan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh teras ketiga yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan, iaitu mengungguli modal insan, kerana ia adalah merupakan asas yang penting dalam sebuah negara. Tidak ada makna kita mendirikan bangunan pencakar langit, dalam masa yang sama kita telah meruntuhkan manusia. Oleh itu, pendidikan merupakan pelaburan jangka panjang. Ia tidak boleh dilihat dalam masa yang singkat keuntungannya. Dengan bajet yang besar setiap tahun berbanding dengan sektor lain. Contohnya tahun 2014 sebanyak 54.6 bilion, menggambarkan sektor pendidikan merupakan satu cara menyediakan modal insan untuk pada masa akan datang. Harapan kita dengan perbelanjaan yang banyak membolehkan supaya aliran wang keluar dapat dikurangkan dan meningkatkan pendapatan negara apabila paten intelektual kita dapat dieksport keluar. Kita tidak lagi perlu menghantar pelajar-pelajar ke luar negara, kerana di negara kita sudah ada kepakaran yang standing dengan negara luar. Secara tidak langsung tidak berlaku aliran keluar wang negara. Malahan pula kita mengharapkan dengan kemajuan ini pelajar-pelajar luar negara pula datang ke negara kita. Secara tak langsung ia akan menjadi satu komoditi dan hak pendidikan yang tersohor di dunia. Cuma kita mengharapkan pentadbiran universiti biarlah profesional, bukan bertindak seperti mentadbir sekolah atap dan sekolah tadika. Kegemilangan Universiti Melaya di zaman Profesor Diraja Engku Aziz menjadi naib chancellor. Ahli senatnya yang terdiri dari kalangan seperti mana Profesor Jomo, Profesor Dr. Syed Husin Ali waktu itu. Universiti Melaya pada ketika itu cukup hebat dengan sikap keterbukaannya. Forum-forum akademik dan semasa menjemput wakil-wakil kerajaan dan pembangkang datang ke situ. Sekarang kami disekat. Tetapi walaupun sekarang disekat, silap. Zaman sekarang zaman langit terbuka. Lebih baik terbuka. Mahasiswa ini orang cerdik. Kalau tak cerdik, macam mana mereka nak masuk universiti? Biar mereka buat pilihan sendiri.
Kalau kita sekat pun dia akan cari. Jangan paksa mereka. Seperti mana pepatah Arab menyebut, jangan, kamu boleh paksa kuda pergi minum air, tetapi kamu tidak boleh paksa kuda itu minum air. Kamu boleh buat macam-macam, tetapi kuda kamu tidak boleh paksa dia untuk minum air. Tuan yang dipertua, universiti hanya tempat latihan. Kadang-kadang waktu universiti menjadi penentang kerajaan, tetapi apabila keluar menjadi pemimpin UMNO. Contoh dia seperti mana Kemaman, dulu penentang kepada kerajaan. Begitu juga Kuala Kerau, anak buah saya Kuala Kerau tu sekarang menjadi penyokong kerajaan. Begitu juga Timbalan, ketua bahagian UMNO Cik Johan Cik Pa Pasir Mas, dulu demonstrasi bersama-sama dengan saya di universiti dulu, sekarang telah menjadi pemimpin UMNO. Sebab itu kita rasakan tidak ada masalah, biarkan mahasiswa membuat pilihan masing-masing. Peliknya, kita lihat juga bagaimana pelajar-pelajar UiTM digunakan untuk menjadi petugas dalam persidangan Agung UMNO. Apa barang ini? Cuba bayangkan jika pelajar ini bertugas di Muktamar PAS. Cuba bayangkan, tak sempat doa iftitah dan Fatihah habis, sudah akan dapat surat amaran daripada universiti. Tuan yang dipertua, malahan saya sendiri dikemukakan surat tunjuk sebab. Ini kena pada saya sendiri. Apabila kesalahan saya bertanding dalam PRU tahun 2004, ketika saya menjadi pelajar PhD di UKM, kononnya saya melanggar Seksyen 15 Ceraian 1 Akta University College University 1971 Akta 70, Ceraian 30. Sedangkan pelajar-pelajar lain, mereka tidak diambil tindakan. Kita lihat pilihan raya 21 Mac 2004, UKM hantar surat kepada saya 8 Mac tahun 2005, hampir setahun. Saya sudah siap hampir dekat 3 bab. 3 bab sudah habis masa hampir dekat dengan 2 tahun pengajian saya. Dia nulis surat. Sedangkan kita tengok orang lain tidak diambil tindakan. Kalau manusia seperti ini menguruskan universiti, jangan harap Universiti Malaysia akan hebat. Kita tunggu ikan keli tumbuh sisik, baru universiti akan maju. Tuan yang dipertua, saya mengharapkan supaya dengan peruntukan yang besar, mestilah mendatangkan hasil yang baik. Sikap meraihkan kebolehan yang berhormat, boleh tak saya cuma nak tanya soalan? Silakan. Tadi yang berhormat ikan keli ada sisik kan, Mat? Ikan keli ada sisik. Ikan keli ada sisik. Oh, okey, bukan sebelum tu. Kalau bersisik payah harga bersisik. Saya nak tanya yang berhormat, sebab yang berhormat tadi dinyatakan bahawa masa yang berhormat buat PhD waktu tu dah sampai chapter 3 dan segalanya lah. Waktu ketika itu pelajar tak boleh nak berpolitik kecuali dengan kebenaran. Jadinya mungkin yang berhormat ketika itu tidak minta kebenaran. Saya pun tak pasti, tapi jangan salahkan kepada kerajaan ataupun kepada universiti, dan jangan salahkan kepada sistem pendidikan di Malaysia ni. Yang itu saya tak setuju. Ini pendapat saya. Jadinya itulah antara komen yang saya nak katakan. Jadinya waktu ketika itu, tapi sekarang ni tak ada masalah. Pelajar pun boleh berpolitik, dan malah setengah daripada pelajar pun telah menjadi calon. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih kepada Farid Sulong. Sebenarnya dalam masa yang sama, kawan-kawan saya, rakan-rakan yang lain dibenarkan meneruskan pengajian, walaupun mereka itu bertanding, antaranya ialah Mustafa Kamil Ayub, Misbahul Munir, hatta Bagan Datuk sendiri pun waktu itu ialah merupakan pelajar PhD daripada UPM. Ini persoalan dia. Sebab itu berlakunya pilih kasih. Kerana saya tahu, saya dulu merupakan bekas Presiden Persatuan Mahasiswa UKM. Mereka nak ambil tindakan kat saya, tak boleh. Akhirnya mereka, dulu masa lawan universiti mereka kalah, sekarang mereka pegang pentadbir, mereka bertindak kepada saya begitu rupa. Tuan yang dipertua, saya mengharapkan supaya dengan peruntukan yang besar, mestilah juga mendatangkan hasil yang baik. Sikap meraihkan kebolehan rakyat tempatan mesti ada.
Jangan hanya mengutamakan orang luar untuk membina modal insan di negara kita. Persoalannya, bagaimana Kementerian Pendidikan mengambil vakansi untuk pelan pembangunan pendidikan Malaysia dengan kos perundingan sebanyak 20 juta. Sehinggakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pun dengan sinis berkata, beliau pun boleh laku kalau Kementerian Pendidikan memberikan tugas itu kepada dia. Apakah kerajaan tidak menghargai kebijaksanaan dari kalangan cendekiawan kita dalam bidang pendidikan? Kerajaan telah menganugerahkan 3 profesor ulung pada 15 Disember 2010, iaitu Profesor Dr. Syamsul Amri Baharudin daripada UKM, Tan Sri Dr. Kamal Hassan daripada UIA, Profesor Dr. Loy Leming daripada Universiti Melaya, iaitu Profesor Kanan Patologi Universiti Melaya. Malahan pada 1 April tahun 2010, kerajaan telah melancarkan Majlis Profesor Negara dan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi. Artinya tuan-tuan, apa arti Profesor Ulung? Apa arti Majlis Profesor? Apa arti Profesor Diraja kita wujudkan, sedangkan waktu nembat pemberundingan kita tidak berunding dengan mereka, malahan kita telah memberikan kepada syarikat yang bukannya memahami tentang sosial budaya rakyat Malaysia. Setakat rekod yang saya perolehi, bilangan profesor di seluruh IPTA yang direkodkan iaitu 1426 orang, mungkin lebih lagi sekarang. Tuan Yang Dipertua, kenapa kerajaan tidak menggunakan kepakaran rakyat sendiri seperti mana Zulkifli Harun, Zul Design Autokronik yang sudah mengeluarkan produk hampir 1000 produk. Beliau ini pelajarnya tidak ada kelulusan daripada ijazah, tetapi hanya kelulusan daripada IKM, tetapi mempunyai kelebihan sehingga digelarkan sebagai MacGyver. Beliau memulakan rekaan awal kereta yang dipasang dengan sistem otomasi yang boleh bergerak tanpa pemandu. Bila? Sejak tahun 1986. Sedangkan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bercakap soal Cyberjaya, soal IT sebagainya hanyalah ketika dekat dengan pertengahan tahun 1990-an. Artinya beliau telah pun hebat mendahului zaman. Beliau merupakan orang yang pernah merekakan alat pengesan amaran awal mengenai kejadian tanah runtuh. Beliau juga menghasilkan enjin hybrid untuk beca. Beca boleh gunakan enjin hybrid pada tahun 2010. Saya yakin kalau Zulkifli ini bukan orang Melayu dan duduk di Amerika atau Jerman, beliau akan kaya seperti mana Bill Gates. Malangnya Zulkifli ini orang Melayu, hidup Melayu. Persoalan saya, adakah kerajaan berhasrat memajukan produk Zulkifli? Kalau tidak, apa masalahnya? Tuan Yang Dipertua, satu lagi saya nak menyentuh modal insan yang semakin teruk. Kenapa keadaan ini berlaku? Paling malang yang melibatkannya ialah terdiri dari kalangan anak-anak Melayu, seperti gejala rempit. Sehinggakan pernah berlaku anggota polis yang terpelanting sejauh 3 meter selepas Lance Corporal Lokman Hakim Abu Bakar dilanggar oleh mak rempit ketika sekatan jalan raya di Jalan Datuk Seri Ahmad Said Ipoh pada 15 hari bulan 2 tahun 2013. Hebat anak-anak Melayu kita. Mereka ini, Jepun pun kata mereka heran. Mereka buat motor tayar 2, tapi anak-anak Melayu ni hebat, dia naik tayar 1 saja. Ini hebat. Maka sebab itu, oleh itu peruntukan 50 juta kepada sekolah agama bantuan kerajaan dan 50 juta kepada sekolah agama rakyat, naklah juga termasuk kepada sekolah pondok tahfiz, kerana sekolah ini merupakan benteng untuk mengubat penyakit sosial dari kalangan anak-anak muda Melayu yang semakin parah. Kita yakin dan percaya dengan nilai agama, dengan nilai ini modal insan yang akan kita dapat membawa masyarakat, terutamanya dari kalangan
anak-anak Melayu yang semua orang bincang hari ini. Semua orang membicarakan tentang permasalahan mereka. Maka kita harapkan ini adalah merupakan satu usaha yang membolehkan supaya perkara ini dapat diatasi. Sekian, terima kasih kepada Yang di-Pertuah.